Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, satu lagi tazkirah daripada saya sebagai peringatan untuk diri saya dan juga para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum bermula mungkin ada yang tertanya-tanya, saya duduk kat mana ni? Saya sebenarnya dalam pesawat Airbus A350 di London Heathrow International Airport dalam suasana persiapan pre-flight untuk berlepas dari London balik semula ke Kuala Lumpur. Baik, dalam pesawat Airbus A350 ni ada ruang rehat khas untuk pilots, untuk mereka berehat ya. Bagi penerbangan yang jauh, seperti dalam penerbangan ini dari London ke Kuala Lumpur yang mengambil masa 12 jam, ada dua set anak kapal, ada dua set pilot, maknanya dua kapten, dua co-pilot ya, yang akan bekerja secara bergilir-gilir. Jadi sementara satu set bekerja, satu lagi set akan berehat. Jadi nak berehat di mana? Inilah ruang untuk kami berehat ya. Di belakang saya ada dua tempat tidur yang berasingan, maknanya it is independent and separated by a wall. Dan kemudian ada satu tempat duduk je yang sedang saya duduk di sini yang agak selesa. Dan saya sendiri Alhamdulillah sering memanfaatkan tempat duduk ini untuk membaca buku, untuk menonton video. Artinya saya download video-video kuliah daripada ustaz-ustaz sunnah awal-awal, download dulu, kemudian boleh tonton dalam flight. Atau ada meja kecil juga untuk saya letak laptop dan juga menaip apa-apa yang perlu ya. Okay, jadi ruang ini adalah tempat rehat untuk kami. Kami juga boleh berehat di ruang kabin, di kerusi, cuma kadang-kadang di situ bising. Mungkin anak-anak kapal sedang membuat servis makan minum. Mungkin ada budak-budak yang menangis ke apa ke. Jadi di sini ruang kedap udara. Cuma masih ada bunyi jugalah. Sebab tu saya pegang mikrofon kerana dibimbangi background noise yang agak tinggi ya. Baik. Pada kesempatan ini ingin saya berkongsi sebuah hadis sebagai tazkirah untuk diri saya dan juga para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Iaitu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Qudai, Imam At-Tabarani dan Imam Ad-Daruqutni yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Boleh dirujuk dalam kitab beliau Sahih Al-Jami'us Saghir, hadis nombor 3289. Hadis ini memiliki beberapa jalan periwayatan dengan setiap daripadanya memiliki kelemahan. Okey, namun ia saling menguat antara satu sama lain sehingga Syekh Al-Albani menilainya sebagai hasan. Sila rujuk penjelasan beliau dalam kitab beliau Silsilatul Ahadits As-Sahihah, hadis nombor 426. Baik, hadis ini pendek saja tetapi memiliki maksud yang kita kata padu ataupun power ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Para penonton yang dirahmati Allah, lazimnya manusia, mereka akan melakukan kebaikan. Mereka akan memberi manfaat kepada orang-orang terdekat mereka saja. Yang ini ahli keluarga. Okey, seorang suami, seorang ayah berbuat baik kepada isteri dan anak-anak. Seorang isteri, seorang ibu berbuat baik, memberi manfaat kepada anak-anak dan suami. Jarang-jarang hendak diluaskan kepada orang lain. Sebab apa nak luaskan? Bukan aku kenal pun siapa entah tu. Kan? Aku nak tolong dia kan, dia kata aku ni apa-apa pula ke. Okay? Jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW menganjurkan kita. Bahkan menerangkan antara ciri manusia yang terbaik ialah berbuat baik kepada manusia yang lain. Perhatikan bahawa baginda tidak bersabda berbuat baik kepada sesama Muslim, kepada sesama mukmin, tetapi kepada manusia secara umum. Bererti ia juga anjuran untuk kita memberi manfaat kepada mereka yang bukan Islam juga. Okey, baik. Menyebut tentang manfaat, ia tidak semestinya dalam rangka membuat video seperti saya buat video. Saya ni Alhamdulillah, ada juga beberapa orang yang tanya, Kapten ni buat video hari-hari apa hal? Padahal, apa hal? Tak pula ambil duit daripada YouTube. Lalu apa kelebihan yang dapat buat video hari-hari tu kan? Sebelum flight buat video, dari KLIA pun buat video, ini daripada London pun buat video, apabila di hotel pun buat video, apabila di rumah di Malaysia pun buat video. Padahal tak ada ambil apa-apa keuntungan daripada YouTube, tidak ambil apa-apa pulangan daripada YouTube. Suruh orang subscribe pun tidak, suruh orang tekan loceng notification pun tidak kan. Jadi antara motivasi saya dalam rangka membuat video ini ialah hadis inilah, saya cuba memberi manfaat kepada sesama umat Islam ataupun kepada yang bukan Islam yang menonton video saya melalui
apa yang saya dapat kongsikan daripada ilmu-ilmu agama melalui video-video saya ini. Tapi dalam rangka kita nak berbuat manfaat, tuan-tuan dan puan-puan ingin memberi manfaat kepada manusia lain, tak semestinya kena buat video. Okey? Jadi ada pelbagai lain, masing-masing dengan kelebihan lain. Mungkin saja perkara yang basic, sebagai contoh, kita ke pejabat. Pagi-pagi lagi kita mengembirakan orang-orang lain sebab mungkin yang sampai pejabat pagi-pagi tu muka kurang happy ke, baru lepas traffic jam, kena bangun awal pergi office ke, jadi kita menceriakan mereka. Itu pun satu manfaat juga. Contoh lain, kita lihat ada rakan kerja yang mungkin tak pandai menggunakan sesuatu software yang disediakan oleh office. Tak tahu satu kerja ke apa, dia tak minta tolong pun. Tapi kita nampaklah dia duduk gaul kepala lain macam, runsing lain macam kita. Secara sukarelawan menawarkan diri untuk tolong. Kau tekan tu, kau tekan ni, bolehlah tu. Okay, kalau guna komputer apalah. Ataupun kita nampak ada orang tu macam sedih lain macam je, jadi kita cuba hiburkannya. Jadi kita cuba menjadi orang yang bermanfaat. Jadi yang pentingnya tak semestinya kena buat video. Masing-masing boleh cari ruang bagaimana dia dapat memberi manfaat kepada orang lain. Orang yang dia tak kenal. Okeylah, mungkin kenal lah rakan pejabat ke apa kan. Tapi cuba luaskan daripada batas keluarga saja. Sebab macam saya kata, kebanyakan orang berbuat baik, berbuat manfaat, tetapi kepada ahli keluarganya saja. Yang lebih daripada tu, slow sikit. Atau fikir 3-4 kali baru nak buat baik. Okay, padahal ada saja ruang untuk kita berbuat baik. Dan antara berbuat baik, memberi manfaat yang sangat dihargai ialah memberi teguran ataupun nasihat dalam urusan agama. Sekali lagi dalam urusan agama ni, sebahagian kita bila nak tegur orang lain, katakan dia pakai baju, tie dia sengit ke, tudung dia sengit ke apa, boleh saja nak tegur. Tapi dalam hal agama dia fikir 5 kali, 10 kali. Katakan dia nampak orang tu tak solat Zuhur. Dia tahu sebab masing-masing dalam pejabat, dia tahu, orang boleh tahu siapa yang akan pergi surau solat Zuhur, solat Asar dan siapa yang tak pergi. Dan dia tahu ada si fulan ni tak pergi, si fulanah ni tak pergi. Tapi dia tak nak tegur langsung. Padahal kalau nak ajak makan sama-sama di kafeteria, boleh, jom kita makan sama-sama. Kalau nak ajak pergi sesuatu aktiviti ke, boleh ajak sama. Tapi kalau pergi surau, pelan-pelan saja keluar. Okay? Jadi antara nasihat, antara manfaat yang kita dapat berikan kepada sesama manusia ialah mengajak mereka untuk melakukan perkara-perkara yang selari dengan agama Islam. Dan kalau kita lihat ada yang buat perkara yang menyelisihi syariat Islam, kita juga menegur dan menasihat. Itu juga termasuk dalam memberi manfaat kepada manusia lain. Dan sudah tentu kalau terhadap rakan-rakan lain yang bukan Islam, kita membantu mereka, kita memberi manfaat kepada mereka dalam rangka menerangkan jika mereka ada apa-apa salah faham tentang Islam. Bayangkan kalau kita ni duduk di Malaysia, kita tak pernah berdakwah sepatah pun kepada orang yang bukan Islam itu. Kan? Dan sehingga yang bukan Islam tu hanya kenal tentang Islam melalui media-media yang seringkali memburuk-burukkan tentang Islam. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, untuk memberi manfaat ini luas. Okay? Masing-masing cuba fikir apa yang dia boleh lakukan untuk memberi manfaat kepada manusia yang lain. Kalau tak tahu, berdoalah kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Namun ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana aku dapat memberi manfaat kepada orang lain. Sebab sebagai orang dia mungkin traffic jam, aku nak buat macam manfaat. Macam mana? Nak bagi manfaat macam mana kan? Padahal pada dirinya ada banyak kelebihan, ada banyak advantage, tapi dia mungkin tak nampak benda tu. Tersembunyi, bakat tersembunyi kan. Jadi tak apa, berdoalah kepada Allah, tunjuklah kepadaku bagaimana aku dapat mempraktikkan hadis Nabi SAW ini. Bagaimana aku dapat membantu orang lain. Kadang-kadang kita bagi free tuition. Anda mungkin dalam kerjaya lain ke apa ke, tapi dalam kerjaya anda sendiri pandai bahasa Inggeris. Boleh saja, katakan di taman perumahan anda, sekarang ni selalunya ada WhatsApp taman perumahan, anda sendiri tawarkan, saya ingin memberi tuition percuma bahasa Inggeris kepada mana-mana anak jiran, anak kawasan perumahan yang tak pandai bahasa Inggeris. Jemput datang, bagilah timing sekali seminggu ke apa ke. Mungkin di kalangan anda pandai matematik. Dulu zaman sekolah, modern maths, add maths, top scorer. Sekarang dalam kerja tak guna ilmu tersebut kan, tapi anda boleh gunakannya untuk memberi tuition percuma kepada mana-mana anak-anak jiran lain ke apa ke yang mungkin tak pandai, memerlukan bantuan dalam bidang matematik. Sebab seorang ayah kalau ibu dia pandai matematik, dia sudah tentu tolong anak dia kan.
tapi tolong juga anak-anak jiran-jiran di kawasan taman perumahan. Yang ini satu contoh ya. Dan menyebut tentang berbuat baik, memberi manfaat, kita ada sebuah ayat dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, in ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik, maka kalian berbuat baik untuk diri sendiri. Yang ini apabila kita buat baik, of course manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Yang ini kalau kita lakukan kerana Allah, maka kita akan dapat pahalanya. Dan ada satu lagi juga, saya pernah menonton satu dokumentari yang menerangkan orang-orang yang hidup bahagia. Mereka buat survey lah orang-orang yang happy, yang bahagia, yang kemudian pun dapat hidup lama sebab dia happy apa kan. Dia tak stressful ke apa. What makes you happy? What makes you, always smiling? Antaranya ialah mereka ni suka tolong orang lain. And they get that self-satisfaction of helping others. Mereka, nak sebut bahasa Melayu macam mana? Mereka ni suka menolong orang lain, yang bukan ahli keluarga mereka, suka tolong orang lain, dan dari itu mereka sendiri mendapat kepuasan dalam kehidupan. Ya. Jadi bila tolong ni, bila kita memberi manfaat, kita memberi kebaikan, bukan suruh ujuk, bukan suruh riak, bukan suruh sombong, tetapi kita melakukannya dan kita sendiri akan berasa gembira, akan rasa kepuasan, ya, self-satisfaction. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya sebut tadi, sudah tentu kita melakukannya kerana Allah. Jangan lakukan kebaikan. Jangan cuba buat manfaat untuk mengharapkan sesuatu daripada manusia. Anda pasti akan kecewa. Anda pasti akan sekejap je give up. Sebagai contoh, boleh tengok video-video saya sendiri, cuba tengok ruangan komen. Orang yang hantam saya, orang yang kritik saya, orang yang maki hamun saya, apa semua tu punya banyak. Kalau saya melakukan, kalau saya buat video-video ini untuk mendapat pujian manusia, untuk mendapat komen yang positif, sudah tentu lama dulu lagi saya dah berhenti dah. Alamak, kena hantam left, right and center, kena kritik, kena maki hamun, kena apa semua tu kan. Tapi saya melakukannya kerana Allah. Komen-komen itu tidak memberi kesan. Komen-komen yang cuba memberi cadangan pembaikan ke apa, yang itu kita ambil maklum lah. Okay? Jadi jangan lakukan sesuatu manfaat, kebaikan kerana menginginkan sesuatu pengaruh daripada manusia, sesuatu feedback positif daripada manusia. Kerana jika anda melakukannya, anda pasti akan kecewa. Sebab mungkin saja macam tadi saya bagi contoh, anda tolong orang yang tak tahu buat kerja kan. Tak tahu guna software ke office kan, anda tunjuk tekan control ke alternate ke apa ke F2 ke apa ke. Dia pun, okey, lepas tu dia sambung je. Tak kata terima kasih apa pun. Tak ada iktiraf pun anda tolong dia. Tapi tak apa, you are doing it because of Allah, not because of him or her. Alright? Jadi penting untuk kita lakukan sesuatu manfaat, kebaikan itu kerana Allah, bukannya kerana manusia, bukannya kerana mendapat pujian ataupun feedback yang positif daripada manusia. Baik, demikian sedikit perkongsian tazkirah saya. Ayo sama-sama kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, okay, kepada manusia lain. Entah siapa-siapa yang kita tak kenal ke, entah siapa-siapa ke, atau kita kenal sikit-sikit saja ke, atau mungkin orang yang pernah memusuhi kita ke, yang pernah mengatakan sesuatu yang tak baik kepada kita ke. Ayuh, sebab kita melakukannya kerana hadis Nabi SAW ini, kita melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita melakukannya kerana rangkap pertama ayat ke-7 surah Al-Isra yang saya bacakan tadi, ya. Baik, demikian sedikit perkongsian saya. Jangan bimbang, sebab penerbangan London balik Kuala Lumpur 12 jam. Saya ada 6 jam nak berehat. So, buat video 10-15 minit ni tak mengganggu rehat, ya. So, jangan bimbang. Baik, demikianlah sedikit perkongsian, sedikit tazkirah. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.